Baiklah, cerita-cerita di sebalik berita sudah tentu untuk waktu ini kita terus memberi tumpuan kepada apa yang berlaku khususnya di beberapa buah negeri. Dikabarkan untuk waktu ini 6 buah negeri masih lagi dilanda musibah banjir dan kalau boleh saya nak tunjukkan di portal info bencana JKM ini setakat jam 5 petang ini 422 pusat pemindahan banjir dibuka membabitkan jumlah keseluruhan mangsa adalah sebanyak 39,632 mangsa daripada keluarga 10,466 keluarga. Ini semua musibah banjir ini masih lagi berlaku atau melanda di 6 buah negeri. Kalau boleh saya bacakan sedikit perincian jumlah mangsa banjir. Di Pahang, jumlah mangsa banjir adalah 22,907 mangsa membabitkan 6,228 keluarga. 280 pusat pemindahan dibuka. Di Johor, 21 pusat pemindahan mangsa banjir dibuka menempatkan 2,255 mangsa daripada 558 keluarga. Perak, 3 pusat pemindahan mangsa banjir dibuka menempatkan 359 mangsa membabitkan 100 buah keluarga. Di Kelantan, 75 pusat pemindahan mangsa banjir dibuka menempatkan 5,409 mangsa banjir daripada 1,429 keluarga. Di Sabah, 1 pusat pemindahan mangsa banjir dibuka membabitkan 35 mangsa dan di Terengganu 42 pusat pemindahan banjir dibuka membabitkan jumlah keseluruhan mangsa banjir adalah 8,667 mangsa daripada 2,138 keluarga. Kalau boleh untuk waktu ini saya nak terus bersama dengan Wakil Esro Awani di Terengganu Nur Fazla Ali untuk memberikan sedikit perincian. Kalau diikutkan pada ketika ini jumlah mangsa banjir yang saya maklumkan tadi adalah 8,667 mangsa, 42 pusat pemindahan banjir. Kalau diikutkan di visual ini, saya pasti Faziza berada di salah satu pusat pemindahan ataupun PPS, pusat pemindahan sementara banjir. Kau boleh terus bagi perincian berkaitan dengan apa situasi semasa dan juga perkembangan terkini banjir di negeri Terengganu? Baik, terima kasih Fauzi di Bukit Kewangan. Ketika ini saya berada di Pusat Pemindahan Sekolah Kebangsaan Geliga di Kemaman, Fauzi. Baik, hujan lebat yang kembali melanda Terengganu pada Rabu menyaksikan keadaan banjir di negeri Terengganu ini bertambah buruk, di mana sehingga kini 4 daerah di negeri Terengganu iaitu Kemaman, Dungun, Hulu Terengganu dan juga Besut telah terjejas. Dan setakat ini seramai 8,634 mangsa telah dipindahkan berbanding lebih 7,000 mangsa yang terjejas pada sebelah tengah hari tadi, Fauzi. Sebanyak 44 PPS ini juga telah diaktifkan bagi menempatkan 2,136 keluarga, di mana menerusi jumlah itu seramai 7,158 mangsa telah terjejas di daerah Kemaman dan sebanyak 25 PPS telah dibuka bagi menempatkan 1,708 keluarga. Manakala di Dungun pula sebanyak 14 PPS telah diaktifkan bagi menempatkan 1,194 mangsa. Di Besut pula seramai 103 mangsa telah terjejas dan 25 keluarga itu ditempatkan di 2 PPS. Sementara di Hulu Terengganu pula seramai 179 mangsa yang terjejas telah dipindahkan ke 3 buah PPS. Okey Fauzi, hari ini merupakan hari kelima Terengganu dilanda bencana banjir ini dan hari ini juga merupakan hari kelima saya bersama juru kamera Yusof Muhammad Ali berkampung di daerah Kemaman ini. Dan sebentar tadi saya sempat melakukan tinjauan bersama Adun Cukai YB Hanafi Ahmad bagi meninjau di sekitar kawasan Cukai, di mana ketika ini kawasan berkenaan antara yang paling teruk terjejas. Dan Fauzi, menerusi pemerhatian saya, banyak kawasan-kawasan di sekitar kawasan Cukai ini dinaiki air seperti taman perumahan dan juga kampung-kampung di sekitar kampung Bukit Mentok dan juga kampung Pengkalan Pandan. Bagi mendapatkan gambaran sebenar situasi banjir yang melanda di kawasan Cukai ini, ketika ini saya bersama dengan YB Hanafi Ahmad iaitu Adun Cukai. Okey YB, mungkin YB boleh ceritakan situasi semasa dan bagaimanakah jumlah angka terkini? Adakah ianya telah mencecah 10,000 mangsa seperti yang di-share ataupun dikongsikan bersama Esro Awani baru-baru ini, YB? Telah kelima. Kadang-kadang. Perpindahan dan juga di air putih kali yang keempat perpindahan. Dan untuk air putih, air dah mula turun dan sebahagian besar PPS telah ditutup
tinggal lagi beberapa PPS lagi. Dan bila hujan lebat yang berlaku di sebelah air putih, di dalam hutan air putih, terutama di hutan Banho, dan kebetulan pada hari Rabu. Jadi hujan di Kuantan pada hari Rabu dekat air di Jabur Pras juga akan turun. Jadi bersama-sama dengan Kerut ialah sungai. Bahagian besar di Pasir Gajah Baiklah, terkini di Astro Awani pada ketika ini kita ingin membawakan perkembangan terkini situasi ataupun perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia di Twitter Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau boleh saya nak tunjukkan, ini adalah angka baharu dan diikutkan kalau daripada angka yang dilaporkan ini 3,021 kes tempatan dan tambahan daripada kes import adalah 6 menjadikan jumlah kes baru pada hari ini adalah 3,027 kes. Kalau diikutkan daripada angka ini adalah angka positif COVID-19 paling tinggi setakat ini pernah dicatatkan. Dan daripada angka ini juga kalau dilihat pada hari ini datanya kalau direkodkan bagi kes sembuh baru adalah 2,145 menjadikan jumlah kes sembuh secara keseluruhannya adalah 102,723 dan duka cita untuk hari ini dimaklumkan sebanyak 8 kes kematian baharu direkodkan menjadikan jumlah kes kematian secara keseluruhan ataupun jumlah kumulatifnya adalah sebanyak 521 kes. Sekali lagi saya bacakan jumlah kes baru pada hari ini dilaporkan adalah sebanyak 3,027 adalah kes baru, pecahannya adalah 3,021 bagi kes tempatan dan 6 lagi adalah kes import. 3,027 adalah kes paling tinggi setakat ini dicatatkan di Malaysia bagi COVID-19 dan ini menjadikan jumlah secara keseluruhan bagi positif kes COVID-19 adalah sebanyak 128,465 kes. Dan pastinya perincian ini akan kami bawakan dalam astroawani.com dan pastinya dalam buletin Awani selepas ini dan pastinya ini juga antara tumpuan dalam Awani 745. Baiklah, untuk waktu ini kita nak kembali bersama dengan Nur Fazla Ali atas juga perkongsian dan juga ceritanya. Kalau boleh kita nak sambung dengan Fazla Ali. Tadi ada sedikit masalah komunikasi, gangguan komunikasi. Kalau Fazla Ali sudah bersedia, nanti kita nak bersama dengan dia. Seperti yang saya maklumkan pada awal tadi, jumlah bagi kes positif COVID-19 yang direkodkan pada hari ini adalah 3,027 kes. Ini adalah kes tertinggi bagi COVID-19 yang berlaku dalam negara kita. Baik, kalau Faziza Ali sudah bersedia, kita nak terus bersama dengan Faziza Ali. Okey, Fauzi. Kau boleh teruskan dengan perkongsian bersama dengan tadi tetamu kita, tadi berkongsi tentang perincian dan juga ada beberapa pusat pemindahan dibuka khususnya di Cukai. Kau boleh diteruskan dengan cerita dan juga perkongsian itu? Maafkan kami, tadi kami mengalami sedikit gangguan line. Dan ketika ini saya masih lagi bersama dengan YB Hanafiah iaitu Adu Cukai. Okey YB, kita berbalik pada soalan tadi YB. Bagaimanakah keadaan banjir yang melanda Cukai dan jumlah masa setakat ini macam mana YB? Sekarang ini air sudah pun masuk ke kawasan bandar, Kampung Bukit Bentut, Bandar Baru Bukit Bentut, Pengkalan Pandang dan Kampung Gaung Pauh. Yang terbaru lebih kurang dalam pukul 4 petang tadi masuk di Taman Fikri dan Mak Dagan. Saya menjangkakan bahawa di kawasan bandar ini kerana banyaknya rumah teres, taman-taman, dia akan lebih kurang terkena dalam 10,000 orang. Itu pada jangkaan saya. Tetapi pada petang ini, lebih kurang pukul 6 petang, angka telah menunjukkan lebih kurang 8,000 lebih penduduk telah dipindahkan ke PPS. Dan
bila saya buat pemantauan sekejap tadi, air masih lagi masuk kerana air di Paman masih tinggi 6.83 meter dan semua air ini akan mengalir ke bandar. Jadi bila dia mengalir ke bandar daripada 2 hari yang lepas, malam ini akan bertembung sekali dengan air pasang. Walaupun air pasang di sekitar 2.7 dan pertembungan itu akan menyebabkan limpahan air itu akan masuk lagi ke kawasan-kawasan lain. Saya menjangkakan selepas daripada pukul 12 malam nanti, sekurang-kurangnya 200 keluarga lagi akan dipindahkan. Sekurang-kurangnya. Tetapi di Banggul Permai itu ada lebih daripada 500 buah rumah. Ini yang menyebabkan satu kerisauan kepada saya lah. Walau macam mana pun saya melahirkan rasa takziah kepada seluruh penduduk rakyat yang terkena dengan banjir kerana gelombang ini, gelombang kali yang kelima. Dan tahun lepas dan masuk tahun baru ini merupakan banjir yang tak pernah kita alami lagi. Biasanya kita banjir ini kalau berlaku 3 gelombang pun hanya 1 kali je kita pindah. Tetapi ini sudah sampai 3-4 kalilah kita pindah. Jadi bagi mengatasi masalah ini, pada selepas daripada banjir besar tahun 2013, 2014, kerajaan pada waktu itu melalui Perdana Menteri telah mengisytiharkan supaya membuat suatu sungai bypass ataupun sungai tiruan panjangnya 3 km dan kalau tak silap ingatan saya lebarnya lebih kurang 150 meter di mana air yang turun daripada sungai Cerul dan juga sungai Air Putih bila dia sampai di kawasan Paman, air itu dia akan masuk ke Tasik Buku. Kerana Tasik Buku dia bukan menerima air daripada ulu-ulu mana, tak ada. Dia situ je. Dan air daripada Tasik Buku tu dia turun ikut Sungai Bukit Kuang. Maknanya kita pecahkan 2 air, jadi barulah bandar cukai ini tidak akan tenggelam. Tetapi oleh kerana birokrasi yang berlaku di Jabatan Kerajaan yang sangat menyedihkan saya, sudah masuk saya rasa kalau 2014 dah masuk 6 tahun, 7 tahun dah. Dan bila saya tanya setiap kali adalah masalah-masalahnya. Yang terakhir bila PM tanya baru-baru ini, sempena lawatan yang amat berhormat PM, dia menyatakan bahawa bulan 3 ini baru nak tender. Itu pun tender sebahagian saja yang dibelakang daripada floodway ke Tasik Buku dengan harga 150 juta dan memakan masa untuk siap mungkin 2 tahun lebih. Lepas tu barulah fasa yang kedua tu daripada Sungai Paman ke floodway juga memakan masa 2 tahun. Maknanya mungkin rakyat Kemaman ataupun bandar Kemaman tidak terkena banjir dalam masa 6 tahun lagi. Jadi saya minta supaya dipercepatkanlah proses pembinaan Sungai Tiruan ini. Okey Fauzi, itu antara situasi dan juga alternatif yang dilakukan yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah banjir yang berlaku di daerah Kemaman ini Fauzi. Dan jika sebelum ini kawasan-kawasan pendalaman di daerah Kemaman khususnya di kawasan Air Putih dan Telandas antara kawasan yang paling teruk terjejas, namun pada semalam ianya telah merebak kepada kawasan di sekitar Bandar Cukai ini khususnya di kawasan Bukit Mentok dan juga sekitar Pekala Padan. Dan kalau kita dapat lihat juga di media-media sosial pada hari ini memberi gambaran seperti Bandar Cukai ini akan lumpuh seperti apa yang terjadi pada tragedi banjir besar yang telah melanda daerah Kemaman pada tahun 2013. Terima kasih kepada Nur Fazila Ali atas perkongsian khususnya daripada Bandar Cukai membawakan perkembangan situasi banjir di Bandar Cukai dan secara keseluruhannya situasi semasa banjir di negeri Terengganu. Cerita berehat seketika kembali selepas ini.